Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam channel saya. Hari ini ataupun video ni kita akan bincangkan kertas 1 2022 untuk Putrajaya. Okey, untuk Putrajaya. Baik. Kita mula dengan soalan pertama. Antara berikut manakah kuantiti vektor? Apa maksud kuantiti vektor? Pelajar-pelajar, kuantiti vektor atau vektor kuantiti is a quantity that have both both magnitude and apa lagi, direction. Allah, tulisan. Okay, so quantity vector adalah kuantiti yang mempunyai magnitude, nilai, maksudnya ada nilai, ada unit dan juga ada arah kedua-duanya. Okay, lawan kepada kuantiti vektor adalah kuantiti skala. Kuantiti skala hanya ada magnitude sahaja. Okay, so the best answer adalah C, daya ada direction. 5 Newton arah utara, 10 Newton 30 darjah daripada paksi X. Tu contoh dia lah. Yang lain-lain semua tidak melibatkan arah. Maksudnya 5 Joule tak ada lah, 5 Joule ke utara tak ada. Contohnya 5 kilogram ke barat tak ada. Okay, speed juga tak ada. Yang ada lebih kurang speed adalah velocity. Velocity ada arah. Okay, number 1 C. Number 2, sebiji mangga jatuh dari sebatang pokok. Yang ni dalam SBP dan juga Pahang pun ada dah. Okay, sebiji hari tu buah apa yang jatuh? Bata ke? Bata dengan apa? Kali ni mangga pula. So awak kena ingat bahawa jatuhan ini merupakan jatuhan panggil sebagai free fall dan it is under influence of G. G tu apa? Gravitational field strength. Okay, kekuatan medan magnet lah. Kekuatan medan magnet yang apabila berlaku di bumi nilainya sentiasa malar 9.81 ms negatif 2. Okay, ini merupakan suatu nilai pecutan. Suatu nilai pecutan, dan pecutan itu adalah pecutan malar, constant acceleration, memecut secara malar. So meaning that you are going to find the answer that shows pecutan malar. Awak akan cari dan pilih jawapan yang menunjukkan pecutan itu tidak berubah. So must be A wrong kerana pecutannya meningkat. C juga pecutannya meningkat. Cuma peningkatan tu berlaku dalam eksponen. Okay, begitu juga dengan D. Meningkat secara eksponen kemudian menjadi malar. So the best answer is B. Saya pause sebab dekat kawasan saya ni ada lipas. Masa ni lah tengah datang. Ibu ada lipas ibu. Nah, satu. Hijau. Cepat. Dia masuk dalam ni ke? Mana? Dia nak Sarawak. Okay. Ada gangguan lipas. Sorry ya. So sekali lagi kita mencari jawapan yang pecutannya malar. So di sini kalau kita letak satu nombor lah, contohnya 9.81. So nilai pecutan tu untuk setiap kali masa yang berlalu, setiap saat yang berlalu sentiasa 9.81.
Itu maksudnya pecutan malar. Okey. Pecutan dia berlaku tetapi pecutan tu tak bertambah. Nilainya sentiasa malar. Itulah yang berlaku kepada mangga yang jatuh tadi. Alright, nombor 3, manakah mempunyai inersia paling kecil? Inersia ni faktor yang mempengaruhinya, faktor affecting inertia is mass. Okay. So awak akan pilih for small inertia effect ataupun small inertia must be the mass is smallest lah, paling kecil. So tengok jawapan ni, manakah jisim yang paling kecil? So I guess this one should be number 3 is B lah. B. Spana tu 850 gram. Yang ni 1000, dah 1 kg lah. Yang ni pun 1 kg, ni pun 1 kg. Alright. Smaller mass, smaller inertia. Nombor 4, Raja menunjukkan 2 orang budak melancarkan sebuah roket. Okey. Prinsip fizik diaplikasikan adalah, okey, apabila picu ini ditekan oleh pelajar di sebelah kiri ni, maka pancutan air akan keluar dari belakang roket. Okey, dia panggil water spurts out. Okey, keluarlah pancutan air daripada belakang roket, dan itu menyebabkan sekaligus terhasilnya satu daya tujah ke depan. Daya tujah, thrust. Okey, daya tujah ke depan. So yang ni pun dah keluar dah dalam trial yang sudah dibincang dulu. Okey, daya ke belakang tiba-tiba menghasilkan satu lagi daya yang bertentangan pada arah air keluar tadi. Okey, bertentangan dengan arah. So kalau soalan tanya berapakah jumlah daya tujah yang terhasil ke depan, kalau given that the water spurts out produce a force of 5 Newton, maka thrust juga akan jadi 5 Newton. So yang ni dikenali sebagai ataupun berada di dalam hukum Newton, gerakan Newton yang ketiga, Newton's third law of motion. For every action there will be reaction, okay, of the same magnitude, dengan nilai yang sama but opposite direction. Okay, kalau soalan tanya hukum, maka jawapan awak akan jadi hukum Newton, hukum gerakan Newton yang ketiga. Itu soalan yang lepas lah. Dalam tahun 2022 ni pun saya ada bincang lah yang ni. Nampak ada keluar lagi. Okay, tapi soalan ni beza sikit kerana soalan bertanyakan tentang prinsip fizik, physics principle. So dalam law tu dia ada konsep ataupun prinsip fizik yang terlibat. Jawapannya adalah keabadian momentum. Apa maksud keabadian? Maksud conserve. Conserve abadi maksudnya sebelum dan selepas sama banyak. Sebelum dan selepas sama banyak dan tidak berubah. Itu maksud abadi. So apa maksud keabadian momentum? So the total momentum before collision. Jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum after, selepas pelanggaran, collision. Okay, saya cek je tulisan saya masuk tak dalam skrin. Okay. So itu prinsip keabadian momentum, bermaksud momentum yang dihasilkan oleh air yang ditujah keluar ataupun dipancut keluar, okay, sama dengan jumlah momentum daya ke depan ataupun thrust yang dihasilkan oleh roket. So dia pair dua ni ya, hukum gerakan Newton ketiga pair dengan prinsip fizik, prinsip keabadian momentum. Okay, kalau inersia dia pair dengan hukum gerakan Newton yang pertama. Yang ni yang first, yang ni yang third. Nombor 5, Rajah menunjukkan seorang atlet membengkokkan kakinya.
ketika mendarat. Okey, bila dia nak mendarat je kaki dia bengkokkan. Okey, kenapakah atlet itu harus membengkokkan kakinya? Okey, of course kat sini kita nak jawapan kita tu at least kita tahu nombor 2 betul. Mengurangkan daya impuls, reduce impulsive force. Kenapa impulsive force perlu direducekan? Supaya mengurangkan kecederaan kepada atlet atau kaki atlet tersebut lah. Okay. So mengurangkan, apabila in order for you to reduce the impulsive force, the time of contact, masa sentuhan antara kaki dengan tanah mestilah panjang. Kalau banyak tengok video saya, awak dah tahulah ni. Kita sentiasa buat relation macam ni. Okay, kita buat simbol macam gini untuk dapatkan relationnya, bukan untuk diletak dalam jawapan. Okay, jawapan awak jangan letak ni anak panah naik, anak panah turun ni. Tidak diterima tu saya maklum awal-awal. So the time of impact, time of contact mestilah panjang. So nombor 3 jadi betul lah. Menambahkan bukan, nombor 3 salah, ni time on air salah. Okay, so ni time of contact, ni time in the air. Sorry kena baca betul-betul lah. Okay, so nombor 5 tapi boleh jadi betul lah. Sebab nombor 1 salah, mengurangkan impuls salah. Impuls ni berkaitan dengan follow through. Okay, nombor 4 juga mendapat jarak yang salah, juga follow through. Yang ni juga impuls, mendapat jarak paling maksimum. Nombor 2 menjadi betul kerana apabila kaki dibengkokkan, okay, maka sentuhan pertama ataupun jumlah masa atlet ini berada di udara menjadi panjang. Imagine that kaki dia straight, dia lompat kaki dia straight ke bawah, memang bersentuhan awal lah dengan tanah. So nombor 2 menjadi betul, juga menambahkan masa di udara. So bila bengkok kaki tu lama lah sikit stay dekat udara, kaki tu tidak terkena tanah pada jangka masa yang singkat. Okay, so selain pada menambahkan masa sentuhan antara kaki dengan tanah, ia juga menambahkan masa ketika di udara. Betul. Alright. Nombor 6. Okay, kita continue. Nombor 6. Graf 1 menunjukkan hubungan antara daya graviti dan jisim untuk objek berhampiran dengan permukaan bumi. Okay, daya graviti, jisim. Maka lebih besar jisim, lebih tinggi daya graviti. Okay, so soalan nombor 6 ni, okay, kita tengok pilihan jawapan dia. Soalan tanya kecerunan graf. Apakah yang diwakili oleh kecerunan graf? So yang ni kalau awak cek balik, kecerunan graf ini adalah suatu nilai dipanggil gravitational field strength, nilai G. So ni jawapannya A. Okay, nilai G. Graf ni F, ni M. Sini kecurunannya kita dapat G lah. Alright. Macam mana saya tahu G? Kenapa garisan dia menjadi lurus ataupun linear? Setiap kali awak mencari kecurunan pada titik-titik yang saya tandakan ni, contohnya titik A, titik B, titik C, awak sentiasa mendapat kecurunan yang malar. Awak sentiasa dapat satu nilai yang sama. Kenapa? Sebab kecurunan dia sama. Graf ni graf linear. Graf linear hanya ada satu nilai, hanya ada satu nilai kecerunan sahaja. Okay, kalau macam ni graf dia, ni bentuk graf dia, ni kecurunan tak sama. Sini lebih cerun, sini kurang cerun. So this graph is a linear graph, thus it have only one gradient value, and that shows that G is malar constant. Okay, moving on to number 7. Rajah 4 menunjukkan sebuah planet berjisim M bergerak dalam satu orbit membulat berjejari R mengelilingi matahari berjisim M. Planet itu
mengambil tempoh orbit T untuk membuat satu putaran lengkap. Okey, tengok sini lah. So maklumat semua tu dia bagi. Ni planet M, ni jejari dia, jarak daripada tengah planet M ke tengah matahari. Kemudian mengambil masa T ya, orbital period untuk membuat satu orbit lengkap. Okey. So nombor 7, yang manakah hubungan betul antara T, M besar dan juga R, radius. Okey, jawapan untuk soalan 7 adalah D. Okey, yang ni dirujuk daripada apa dipanggil sebagai hukum Kepler ketiga. Kepler's third law. Okey, Kepler's third law bagi tahu bahawa the square of orbital period is directly proportional to the cube of the distance between two objects in the universe. Okey. Ni maksud dia ni lah. Kepler's third law. Kalau by formula, Kepler's punya formula T square bahagi R cube sama dengan T square bahagi R cube. Tapi T square yang sebelah kiri merujuk kepada objek pertama, T square dan juga R cube di sebelah kanan merujuk kepada objek kedua. Macam tu. Alright. So yang ni untuk soalan 7, jawapannya dadu. Okey, 8. Rajah 5 menunjukkan pelancaran sebuah roket. Okey, ni mesti halaju lepas lah ni. Berapakah halaju minimum yang diperlukan oleh roket itu supaya dapat dilancarkan? This question we're asking you about minimum velocity that also is a definition for halaju lepas. Apa dia panggil? Escape velocity. Okay, so escape velocity formulanya adalah V sama dengan square root of 2gm bahagi dengan R. Okay, yang ni awak boleh semak semula lah dekat senarai formula. Ada senarai formula? Oh, tak ada. Bagi soalan ni dia tak, Putrajaya saya tak dapat yang ada apa senarai formula lah. Tapi insyaAllah betul lah tu. Right, 2gm bahagi R square root kan. Baik, kita masukkan gantian kita buat gantian. So 2 darab dengan G 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. M adalah jisim planet sebab halaju lepas ni kita nak melepasi daya tarikan graviti planet itu. So jisim tu mestilah jisim planet itu. Tengok dia bagi tak? Ni M besar ni. Bukan jisim roket tersebut. So 597 24. Okay, 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan R. R adalah jarak daripada roket kepada pusat bumi lah. Radius R 637 10 kuasa 6. Dah, nak pergi sekolah lah. Okay, bye. Belajar elok lah. Okay, love you. Bye. 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 Okay, masuk nilai semua ni. Tekan kalkulator dan square root kan jawapan yang awak dapat dari kalkulator tu. Okay, punca kuasa kan. Tekan kalkulator elok-elok Jadi bila tekan di atas ni selesai. Sebab awak bermain dengan kuasa ada yang kuasa negatif, ada kuasa positif. Tekan slow-slow, gunakan kurungan. Okay, berhati-hati. So boleh pause dulu kalau nak kira. Okay, nombor 8 sepatutnya awak dapat B lah. Sepatutnya awak dapat B kalau awak punya
pengiraan tu tepat. Okay, the answer will be B. Number 8 is bola. Okay, so kalau saya cepat sangat ke, awak nak ambil masa dulu macam biasa, boleh pause dulu. Baik, nombor 9, apakah konsep digunakan untuk pengukuran suhu kopi? Ni pun dah keluar dah. Hari tu dah jawab dah kan. Thermal equilibrium. Saya skip lah Alright, 10. Sejenis bahan dipanaskan pada keadaan tetap. Bahan tersebut berubah dari pepejal menjadi cecair. Okey, yang ni kan cikgu awak ajar. Graf lengkung pemanasan, heating curve. So dekat P ni dalam keadaan solid. Kemudian sebahagian daripada solid sudah bertukar kepada liquid. R adalah liquid. Pada masa S, sebahagian daripada liquid sudah menjadi gas. Di akhirnya semua sekali menjadi gas. Ini lengkung pemanasan. Okey, soalan tanya apa? Which section involve specific latent heat? Pun sudah dibincangkan. Apa maksud latent, pelajar-pelajar? Latent on the first place shows that it doesn't shows any change in temperature. Perubahan suhu sama dengan 0 darjah Celsius. Suhu tidak berubah. Sepatutnya bila kita panaskan suatu objek, suhu akan meningkat, menandakan haba diambil. Tapi kali ini apabila haba diambil, bahan tersebut tidak menunjukkan. Pada masa itu tidak menunjukkan sebarang perubahan suhu. Awak ada dua calon jawapan. Yang tak ada perubahan suhu adalah bahagian yang mendatar ni, Q dengan S. Okay, Q dengan S. So untuk mendapat jawapan yang tepat, kita tengok bahagian kedua pada soalan. Specific latent heat of vaporization. Pun saya dah ajar. Vaporization adalah perubahan fasa daripada liquid pergi gas atau dari gas pergi liquid. So which part? Gas pergi liquid, liquid pergi gas. Jawapannya S. Okay, jawapan adalah bahagian S. Baik, kita terus kepada nombor 11. Antara hukum berikut manakah menyatakan hubungan antara tekanan P, pressure, dan suhu T pada isi padu malar. Okey, V constant. P dengan T, hubungan P dengan T merujuk kepada hubungan mana satu? Mestilah Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. Kalau Boyle, P dengan V. Charles, V dengan T. Okay, Gay-Lussac, P dengan T. Avogadro, awak tak belajar. Avogadro belajar dekat next level lah. Okay, Avogadro pula dah macam buah. Rajah menunjukkan satu sistem berayun mengalami pengurangan amplitude dengan masa. Pun dah keluar dalam trial yang lepas. Awak nampak tak? Dia punya pattern sama. Jadi kalau awak rajin, awak cukup rajin, awak akan dapat reward lah, InsyaAllah. Okay, pengurangan amplitude dengan masa adalah definition untuk apa? Damping. Awak buat 3 soalan kertas 1 yang saya bincangkan ni pun InsyaAllah boleh bantu momentum awak. Bukan boleh dapat A lah. Okay, yang tu saya tak janji, tapi dapat momentum untuk buat latihan-latihan yang lain dengan lebih efektif lah, dengan lebih gembira kan. Sebab ada banyak benda awak tengok, oh flow dia macam ni rupanya kan, keluar soalan yang lebih kurang macam gitu je. So damping dalam bahasa Melayu pelembapan. Tengok nilai amplitude dia. Ni amplitude dia besar, kemudian makin pendek, kemudian pendek lagi. So amplitude berkurang dengan masa. Okay, apa soalan dia? Apakah proses tersebut? Okay, kita dah dapat damping dan impression on the system. Okay, apa berlaku kepada tenaga? Apabila amplitude berkurang, tenaga juga akan berkurang. Sebab amplitude mempengaruhi tenaga. Kalau tenaga tinggi, bermaksud amplitude-nya tinggi. Okay, so in this case, the energy reduce lah, D. Alright. Terus kepada soalan 13. Rajah menunjukkan pemantulan gelombang satah. Okey, sini gelombang datang, kena dekat pemantul, terpantul.
sudut I, sudut R. Ini simple je. Okay. Soalan ni berdasarkan daripada hukum Snell atau hukum pantulan yang menyatakan bahawa sudut tuju sentiasa sama dengan sudut pantulan. Ini dipanggil Snell's law, hukum pantulan. Okey, kita tengok yang mana berikut adalah tidak benar. Dia nak tidak benar. So ambil masa untuk baca kejap. Boleh pause dulu sebelum saya release jawapan. Boleh pause sekarang. So nombor 13, jawapannya adalah dadu. The frequency of the reflected wave is half of the incident wave. Salah. Jawapan yang sepatutnya adalah equal. Untuk pantulan, semua ciri-ciri gelombang pantulan adalah sama dengan gelombang tuju. Sama semua. Kecuali arah. Untuk pantulan, paling senang sekali. Macam saya beritahu dalam video lepas. Paling senang sebab semua sama kecuali arah. Frekuensi sama. Apa dipanggil? Wavelength sama. Speed sama. Yang tu je berubah. Okay, arah saja berubah. 14. Antara berikut yang manakah merupakan ciri gelombang biasan? Okay, refracted wave atau refractive wave from shallow to deep. Okay, kita tahu kat sini terus terlintas di kepala kita bila berlakunya refraction, mesti main dengan wavelength. So wavelength di kawasan shallow lebih pendek, di kawasan dalam lebih panjang wavelength. How about speed? Kawasan cetek, speednya adalah lebih perlahan. Di kawasan dalam, speednya lebih tinggi. Frekuensi sama. Frekuensi sentiasa sama. So, C salah lah, frekuensi berkurang. Mana boleh frekuensi berkurang? Frekuensi mana-mana fenomena pun semuanya sama. So, daripada sini, best answer will be B, panjang gelombang meningkat. Betul lah tu. Deep, kawasan dalam lebih panjang, kawasan cetek lebih pendek. Okay, 15. Tengok soalan ni lepas pantul, lepas soalan pantulan, lepas tu soalan pembiasan, lepas soalan pembiasan, soalan pembelawan. Okay, macam mana saya tahu soalan ni adalah pembelawan? Kerana the wave is passing through a gap. Saya tengok dan saya tangkap keyword di sini. Oh, ada wave masuk melalui celah ataupun jurang. Nampak ni, tebing ni. Plane wave. This is plane wave. Gelombang satah yang mempunyai satu arah sahaja. Tiba-tiba masuk ikut celah, arah dia jadi banyak. It is, keywordnya apa belajar? Spreads out. Tersebar. Sebar. Disebarkan. Okey, apa signifikan dia kat sini? Dalam video-video yang lepas saya dah bagi tahu dah. Kenapa kita letak benteng kat sini? Bukan untuk perlahankan. Fungsinya, yang ni selalu pelajar selalu tersilap. Yang perlahankan adalah refraction. Tapi kalau diffraction, pembelawan, sentiasa berkaitan dengan amplitude. Kita nak kurangkan amplitude gelombang supaya tenaganya juga berkurang dan air menjadi tenang, calm. Kat situ kita boleh parking boat, kita boleh mandi manda, macam tu tujuan dia. So 15 apa soalan dia? Manakah antara berikut benar benar mengenai fenomena tersebut? Dia nak yang benar. Okay, pause dulu, tengok jawapan dia apa. Okay, so jawapannya adalah di amplitude gelombang berkurang kerana kita nak kurangkan tenaga, kerana kita nak letak atau nak parking boat di situ. Dia nak boat hari-hari kena pukul dengan ombak, kesian boat tu lama-lama lingkup. Ataupun kita nak buat kawasan mandi manda, takkan kita nak letak anak-anak, budak-budak kecil dekat kawasan yang terlalu berombak. Okay, so itu tujuan kita buat tebing tu lah, gap tu. 16. Menunjukkan sinar tuju ke atas satu permukaan kaca. Arah manakah sinar itu merambat selepas melalui X? Okey, tengok sini. Sinar tuju yang diberi dalam soalan adalah masuk
betul-betul parallel dengan normal line. Nampak ni? Ni surface dia. Okay, surface dia betul-betul masuk selari. Nampak ni, arah ni masuk betul-betul selari dengan normal line. Okay, so what happen is there will be no refraction occurs. Okay, there will be no refraction occurs, dan cahaya akan terus masuk tanpa sebarang pembiasan. No refraction. Okay, tidak ada pembiasan yang berlaku. Kenapa? Kalau soalan paper tu, soalan tanya kenapa pula tidak ada pembiasan? Kerana the light incident ray is parallel to normal line. The direction of the incident ray, arah sinar tuju adalah selari dengan normal line. Tu jawapan awak untuk kertas 2. Okay, 17. Di manakah satu objek harus diletak di depan satu kaunter cembung supaya image sama besar dengan objek? Okey. Dalam lukisan ray diagram yang awak buat, okey, awak akan encounter satu lukisan yang bila awak lukis, awak akan dapat sama dengan objek punya size, image punya size sama dengan image punya sama dengan objek punya saiz. Okay. Cuma dia duduk tertongging di bawah lah. Awak check balik, iaitu pada jarak sama dengan 2F. U sama dengan 2F. Okay, boleh semak semula lah. Ke nak saya buka buku teks? Boleh juga. Sekejap ya, saya buka buku teks. Mana buku teks ni ya? Okay, just nak show dekat awak lah. Form 4 di hujung-hujung tajuk 6. Chapter 6 kalau tak silap. Boleh nampak ke saya buka page? Boleh kan? Sekejap ya. Ok, loading. Alright, kita tengok ray diagram. Kaunter cembung betul lah kaunter cembung. Sekejap tengok soalan. Cembung U sama dengan 2F. Ok, tu dia. So this is, sekejap, awak nampak ke? Nampak. So when U equals to 2F, the size of image is equals to the size of object. Cuma dalam keadaan inverted, tertongging. Okay, itu dia punya bukti dia lah. Okay, rajah 10 menunjukkan satu objek di hadapan sebuah kaunter cembung. Okay, kaunter cembung, kita ingat tak ada masalah lah, F nya sentiasa positif. So kita ganti saja. Kita nak cari jarak image, kita nak cari V. Okay, kita nak cari V. Kita pakai 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. So untuk mencari the V, kita ubah V di depan, bermaksud 1/F tolak 1/U. Okay, saya pause sekejap Saya pause kejap. Awak sambil tu awak kira dulu. Boleh Saya ada pause recording ke? Ada pause. Okay, awak cuba kira dulu kejap Okay, so daripada situ kita buat gantian Kita nak cari 1/V. Pelajar pastikan awak tidak leka bahawa yang sedang kita cari masih lagi 1/V, bukan V masih lagi 1/V, belum selesai lagi. Jadi kita keep on copying yang atas ni. Kalau awak tak tulis, misal macam ni kan, biasa kan awak biar sama dengan je, belah kiri ni awak tak tulis kan, awak ada tendensi untuk tersalah tafsir jawapan awak kejap lagi. So kita maintainkan 1/V. Okay, 1/F. F diberi kat awak berapa tadi? Mana dia? 15. 1/U 22.5. So 1/15 tolak dengan 1/22.5. Okay, so daripada sini awak akan dapat nilai 1/V. Tekan kalkulator sekarang. So saya pun akan tekan sama-sama lah, walaupun awak tak nampak saya tekan tu.
Okey, kat sini 1/15 tolak 1/22.5. Okey, saya tekan tanda sama dengan, saya dapat 1/45. Betul tak? Betul tak? Sama dengan awak pengiraan awak, sama ke tak? Okey, hati-hati ya, pakai tanda kurungan, pakai pecahan dan tekan dengan betul. So yang awak dapat sekarang adalah 1/V sama dengan 1/45. Kalau awak tak tulis tepi-tepi ni, awak akan anggap V 1/45 tak ada pun. Okey, sebenarnya untuk mendapatkan V, awak akan, ni shortcut je lah. Awak boleh buat darab silang. Tapi bila awak terbalikkan 1/V ni, awak dapat V/1. Yang ni pun awak kena terbalikkan. Kalau sebelah kiri awak terbalikkan, kanan awak terbalikkan, dapat 45/1. So anything yang divide by 1, kita tak perlu tulis lah kan. So V/1 is V. 45/1 is 45. So jawapannya 45 cm. C lah. Boleh? Simple one. 19. Rajah menunjukkan satu objek diletakkan 20 cm. Suatu objek diletakkan, so U, di hadapan suatu cermin cekung. Cermin pula kan. Yang punya panjang fokus 10. So yang ni bukan ni lah, bukan kanta kan, ni mirror. Okey. Apakah ciri-ciri image yang terbentuk? Okey, yang ni awak tak dapat tidak nombor 19. Awak mesti melukis. Okey, mesti melukis lah dia punya ray diagram. So pertama, ambil daripada head of object, daripada kepala objek tu pergi kepada ni kita buat macam dalam buku teks. Buku teks dia ada garisan panduan tu. Saya akan lukis ray diagram yang pertama. Sebab minimum kena ada 2. Yang pertama, parallel to the principal axis sampai kena garisan panduan di belakang. Now, cermin cekung adalah satu cermin atau concave mirror, adalah satu sifat mempunyai satu karakteristik, iaitu converge the light ataupun focus. Awak kena tahu ciri dia ataupun sifat dia. Focus the light. It always focus the light. Apa maksud focus atau converge? Cahaya yang jatuh ke atasnya akan difokuskan kepada titik fokus. Ni adalah titik fokus. Kalau ini panjang fokus, bermaksud di sini adalah titik fokus. So pantullah dia pergi dekat titik fokus. Selesai satu ray diagram. So minimum untuk dapatkan image, kita kena ada 2. So ray yang kedua, saya buat color lain, saya buat color hijau, adalah inverse kepada ray yang pertama. So kali ni akan masuk dalam titik fokus dulu sampai kena kat garisan panduan di belakang tu. Barulah dipantulkan secara parallel. Macam gitu. Okey. Kalau boleh awak lukis ikut lukisan yang tepat lah. Maksudnya guna garis yang lurus, guna pembaris. Awak akan dapat the image is directly under. Sebab kalau kat sini pun, kalau teori awak bagus, awak boleh tengok bahawa jarak F dan juga C, center of curvature, adalah sama jauh. Ni 10 cm, sini pun 10 cm. Itu bermaksud objek sekarang berada pada titik C, ataupun objek berada pada jarak 2F. Okay, itu membawa maksud bahawa image akan betul-betul berada di bawah objek dengan saiz yang sama, same size. So yang ni diminish, salah, same size. Okay, mungkin A, mungkin C. Kemudian awak tengok garis yang kita pakai adalah solid line. Dua-duanya solid line. So kalau solid line dengan solid line, itu adalah image nyata, real.
Image nyata. So this one is A lah. 19 jawapannya A. Apa maksud solid line? Solid line ni, solid line ni adalah garis cahaya sebenar. Kalau awak semak dalam lukisan-lukisan ray diagram, awak akan dapati sesetengah daripada image terbentuk daripada persilangan solid line dengan dotted line. Yang ni image maya. Kalau dotted line silang dengan dotted line, maksudnya imaginary line overlap dengan imaginary line, ni juga adalah maya. Ni virtual, sini pun virtual. Kecuali solid line, cahaya sebenar dengan cahaya sebenar, yang ni real. Yang tu shortcut dia lah bagi pelajar saya, dia faham lah, insyaAllah. Saya rasa yang lain pun boleh faham tu. Okay, 20 soalan terakhir untuk bahagian 1. Rajah menunjukkan seorang pekerja sedang mengemop lantai. Okey, mengemop lantai, sudut dekat sini, dia mop lantai. Okey, berapakah magnitude komponen mengufuk fx? So cari fx. Ingat tak hari tu kita dah buat dah kan, yang lepas. Macam mana nak cari fx? Kita pakai f cos theta, keluar lagi kan. So jika daya tolakkan pada pekerja mop tu adalah 40 Newton. Nampak dia dah bagi maklumat force dah dapat, cuma kita nak tentukan sudut theta kita. Okey, sudut theta kita. So sudut theta kita yang diberi ke yang di bawah ni? Yang tu yang awak kena tentukan. So the force is here, daya yang menolak pada mop tu kat sini. Pada paksi X nya di sini fx, dan paksi Y nya fy. Ingat tak saya pesan, theta tempatnya di mana? Theta tempatnya berada di antara f dan juga fx, w dan juga wx, t dan juga tx. Ni contoh-contoh lah, sebab semua ni adalah daya. Force is a force, weight also is a force, tension is also the force. So theta mesti in between here, in between those f and fx. Yang tak ada x dengan yang ada x, y tak ambil peranan. So kita semak balik, betul ke theta sudut ni di antara x, fx dengan f? Betul lah, dia mengapit di antara fx, diapit di antara fx dengan f. So there you go, there is your theta lah. Ni lah theta awak. Hati-hati ya, bila kadang-kadang soalan dia bagi sudut di bawah ni. Saya tanda dengan warna merah. Sekejap. Kadang-kadang soalan bagi sudut dekat sini. Kata dia bagi sudut 40 kan. Salah, awak jangan ambil yang sini. Okey, ambil 50. Sudut di antara x dengan tak ada x, yang tak ada apa-apa lah. Okey. So theta dapat 50. Masuklah dalam formula 40, ambil sini 40 cos 50. Cuba tekan 40 cos 50. Macam ni 40 cos 50. Dapat apa? Saya dapat 25.71. 25.71. So the answer will be B ya kan? The answer will be B. Okey, so itu saja untuk bahagian 1. Kita tengok bentuk soalan dalam 3 soalan kertas 1 yang kita dah bincang. Flow dia lebih kurang sama. Jadi kalau SPM awak keluar flow lebih kurang macam ni, menyesal awak. Menyesal awak kalau awak tak study betul-betul. Itu saja. Jumpa di bahagian kedua insya-Allah. Teruskan momentum ini. Terima kasih. Teruskan share, teruskan minta kawan-kawan subscribe sekali, boleh share, boleh komen dekat bawah. Okay, kalau ada soalan apa-apa. Thank you, jumpa di bahagian 2. Terima kasih, bye.